Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pembelajaran muamalat darjahas bertajuk Al-Ijarah, iaitu sewa dan upah. Okey, murid-murid boleh rujuk kitab bahagian Al-Ijarah, iaitu pelajaran 7 daripada muka surat 49 hingga muka surat 52. Okey, pertama kita lihat pengertian ijarah. Bahagian al-ijarah ini melibatkan dua perkara, iaitu pertama sewa menyewa yang melibatkan harta benda, manakala yang kedua melibatkan upah mengupah, iaitu orang yang melakukan sesuatu pekerjaan. Okey, seterusnya kita lihat penuh pengertian al-ijarah, iaitu pertama sewa dengan diertikan sebagai menyewa manfaat sesuatu benda ataupun ain yang dapat dilihat dan dirasa. Okey. Yang kedua, upah dapat diartikan sebagai mengupah seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan dalam waktu tertentu dengan upah yang tertentu. Itu pengertian al-ijarah secara keseluruhannya. Okay, seterusnya kita lihat contoh al-ijarah. Sewa menyewa contohnya menyewa tanah, kemudian menyewa bangunan ataupun menyewa kenderaan. Itu bentuk sewa menyewa. Manakala contoh upah mengupah, contohnya seperti upah jaga anak, upah membuat rumah. Baiklah, seterusnya kita lihat hukum al-ijarah adalah harus berdasarkan kepada ayat Al-Quran surah At-Talaq yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Surah At-Talaq, yang bererti kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Seterusnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Rawahul Bukhari, berilah upah kepada orang yang mengambil upah sebelum kering peluhnya. Jadi hukum al-ijarah adalah harus. Okey, anak-anak yang ustazah kasihi, kita lihat rukun ijarah. Tengok ada 4 kat situ. Orang yang pertama, orang yang melakukan kontrak ataupun orang yang melakukan perjanjian sewa dan upah. Yang kedua, barang ataupun pekerjaannya. Yang ketiga, bayaran ataupun upah. Manakala yang keempat, sirah, ijab dan qabul. Okey, kita lihat syarat pada rukun ijarah. Yang pertama, orang yang melakukan kontrak ataupun perjanjian mestilah orang yang baligh lagi berakal ataupun istilahnya mukallaf. Yang kedua, barang yang disewa hendaklah kekal ainnya, maknanya nampak bendanya dan bermanfaat, manakala pekerjaan yang diupah hendaklah jelas. Yang ketiga, bayaran hendaklah diketahui dan upah hendaklah dipersetujui. Okey. Yang keempat, sirah, adanya ijab dan qabul antara penyewa dan pengupah. Baik, itu syarat pada setiap rukun ijarah. Bahagian ijarah. Ijarah itu terbahagi kepada dua, iaitu al-ijarah al-ain, iaitu penyewaan yang berkaitan dengan manfaat. Manfaat ni kegunaan lah. Sesuatu benda yang wujud dan dapat dilihat serta disentuh oleh manusia. Manakala yang kedua, al-ijarah az-zimmah, iaitu upah yang berkaitan dengan manfaat sesuatu keupayaan. Keupayaan tu kemahiran tertentu yang dapat dipastikan. Okey, itu bahagian ijarah. Okey, sekarang kita tengok contoh bagi setiap bahagian al-ijarah. Contoh al-ijarah al-ain seperti sewa tanah, sewa rumah, sewa kereta atau apa sahaja kenderaan. Yang kedua, al-ijarah az-zimmah, contohnya upah jahit baju, upah potong pokok, upah urut. Itu termasuk dalam contoh-contoh ijarah berdasarkan kepada bahagian.
Akhirnya kita lihat apa dia kewajipan ataupun tambahan fakta berkaitan dengan al-ijarah. Yang pertama, orang yang menyewa hendaklah memulangkan barang sewaan dalam keadaan baik setelah tamat tempohnya. Manakala yang kedua, orang yang mengambil upah hendaklah menunjukkan hasil kerjanya mengikut yang dipersetujui. Dan yang ketiga, sewa atau upah tidak boleh dilakukan pada sesuatu kewajipan yang bersifat dengan fardu ain. Contohnya seperti upah sembahyang, upah apa lagi yang berkaitan dengan fardu ain, itu tidak termasuk dalam perkara yang dibenarkan untuk al-ijarah. Nampaknya ini sahaja yang dapat disampaikan berkaitan dengan perkara al-ijarah. Semoga ia bermanfaat untuk pembelajaran pada hari ini. Akhirnya Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.